Okay, untuk soalan 1, from the graph below, state the values of limit of fx as x approach negative 2 daripada kanan. So maksudnya sekarang, inilah negative 2. So ni negative 2 kiri, negative 2 daripada kanan. So dia nak pergi negative 2 kanan, kita follow graph yang ada. So kita tengok y akan approach nombor berapa? Nombor 2. So jawapan ni A lah. Okay, soalan 2, find the limit of this function as x tends to 2. Okay, now kita masukkan nilai dulu. When you substitute value, you akan dapat 0/0. So when end up 0/0, ada dua cara iaitu sama ada factorize atau conjugate. So ni kita akan factorize. Jadi limit of x approach 2, kita faktorkan tu kita akan dapat x minus 2, x plus 2 over x minus 2, simplify. You akan dapat x plus 2, so masukkan nilai dapat 2 plus 2 equals to 4. Jawapan ialah B. Okay, next. Okay, soalan 3, calculate the limit as x approach positive infinity. So, kita akan divide by highest degree of denominator. Okay, some of you belajar factorize kan, dulu boleh pakai lah. So, limit x approach positive infinity, highest degree pada denominator ni ialah x. So, kita akan dividekan semua dengan x. Okay. Jadinya 16x square tolak 9 per dengan x plus 1. Dia akan dividekan semua dengan x lah. Divide dengan x, divide dengan x. Tapi sebab dalam set dia akan jadi x square. Okay. Now you boleh simplify. X approach positive infinity dapat 16 tolak 9 per x square bahagi 1 tambah 1 per x. So masukkan infinity akan dapat square of 16 divided by 1. So akan dapat 4. Jawapan dia D. Okay, this one. Given fx, find the limit of fx as x approach 0 if exists. Okay, nak tengok limit exist ke tak, kita kena check kiri kanan 0 lah. Kenapa? Sebab nak pergi 0 ni, kiri kanan function dia ada lain-lain kan. Ni 0 kiri, 0 kanan. 0 kiri kita tengok function kita ialah 1 minus 4x square. 0 kanan ialah function ex. So kita kena check lah kiri kanan adakah dia akan pergi nombor yang sama. So x approach 0 kiri, function ialah 1 minus x square. X approach 0 kanan, function ialah ex. Okay, masukkan nilai, dapat 1. Ni masukkan 0, dapat 1. So limit dia wujud lah, limit dia lah 1. Jawapan dia A. Kalau anda kata kiri kanan tak sama, so limit does not exist. Okay, number 5. Find du dx and dv dx. Okay. So kenapa dia bagi function y ni So u sama dengan bx. Jadi du dx sama dengan b. So memang semua du dx sama dengan b. Okay, next kita tengok ni pula. V sama dengan set x plus ax square. Tapi sebabkan nak differentiate ni, kita tukar dulu bentuk set x tu kepada x1 over 2 plus ax square. Okay, so nombor 5 jawapan dia ialah C. So ni ialah u, ini ialah v kan. Tapi bukan minta dy dx. Dia minta du dx and dv dx. Okay, jawapan ialah C. So soalan seterusnya. Okay, question number 6. Given the identity cos square ax plus sin square ax equals to 1. So we need to find the derivative of this function. So ni identity biasa yang biasa yang kita tahu ialah cos square x plus sin square x equals to 1 kan, right? Bila angle dia lain, dia akan ni lah, dia follow je. Okay, sebelum you nak buat quotient rule, you tengok dulu kita boleh simplify dulu tahu equation ni. Jadi y sama dengan sin ax bahagi dengan, kalau you nampak you boleh faktorkan term cos ax. Okay, nampak ni ada cos ax kan. So you boleh keluarkan cos ax dalam kurungan cos square ax plus sin square ax. Okay, so basically nilai ni ialah 1. You akan dapat y sama dengan sin bagi cos ialah tangent ax. Okay, differentiate tangent dy dx sama dengan secant square ax, differentiate balik angle dapat A. So jawapan dia ialah C. Okay, so berhati-hati kalau kadang-kadang soalan trigo ni kan you boleh simplify dulu, tolong simplify lah. Dia banyak membantu. Kalau kita simplify dulu baru kita proceed. Soalan seterusnya, find the value of f prime 1 over 2. So kita nak cari
dia dah kata differentiable. So bila differentiable maksudnya function ni memang continuous. So maksudnya dia define lah. Jadi untuk 1/2 maksudnya pada 1/2. Pada 1/2 yang tengok ada equal sign ni. So ni function kita Jadi kita akan ambil function tu. So fx sama dengan 1/x. Tukarkan bentuk jadi f negative 1. F prime x equals to negative 1 x negative 2. So dapat negative 1/x square. Jadi masukkan nilai 1/2. Dia akan dapat negative 1/(1/2) square. Dapat negative 1/(1/4). Dapat negative 4. Jawapan dia B. Next question. Given hx and fx, find the f dx when x equals to 0. So we want to find the derivative of f. Okay, so kita kena masukkan dululah ini hx dalam ni. Jadi fx sama dengan ln hx. Kita masukkan x tambah 1/5 x tambah 2 power 3x. Okay. So sebelum nak differentiate, kita buat ke depan dulu properties of log. Okay. Jadi buat ke depan kita akan dapat, so buat ke depan ni masih lagi fx belum differentiate lagi. So 3x. Kalau bahagi jadi tolak, right? So ln x plus 1 tolak ln 5x plus 2. Now kita akan start differentiate. So untuk differentiate ni kita kena guna product rule lah sebab ada satu term dan ni kita kira sebagai satu term. So kita buat. Jadi f prime x sama dengan u v prime. U ialah 3x, v prime. Differentiate yang ni So ini ialah u, ini ialah v. Okay, differentiate v kita akan dapat 1/x plus 1 times 1 minus 1/5x plus 2 times 5. Okay, u v prime plus v u prime. Okay, cukup salin v kat sini bawah ni V ialah term ln tu. And u prime. U prime differentiate u dapat 3. Okay, soalan minta bila x equals to 0. Jadi kita masukkan sahaja x 0 Okay, kalau masukkan x 0. So kalau masuk sini 0, automatik ni semua dah tak ada lah. So kalau masukkan 0 sini, 0 sini. So kita akan dapat f prime 0 sama dengan ln 1 ialah 0. Dah tak ada. Kita akan dapat negatif ln 5 dan 0 tak ada. Ln 2 semua ni times dengan 3. So kita akan dapat negatif 3 ln 2. So jawapan dia ialah C. Okay, soalan 9. Which of the following is not one of the stationary points of the curve? So the idea is kita akan differentiate function ni. Kita equatekan dengan 0. Dan kita akan dapatkan nilai x lah. So y sama dengan x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3 tambah 4x square. So you differentiate, you akan dapat 4x cube minus 12x square plus 8x. Jadi you equatekan dengan 0, dy dx equals to 0 to get the stationary value. 4x cube minus 12x square plus 8x equals to 0. You guna calculator, you akan dapat x equals to 1, x equals to 2 and x equals to 0. So berdasarkan nombor-nombor ni kelas, you nampak ni ada 0, ada 1 tapi dekat nombor 2 ni ada 2 nilai. Jadi kena check lah masa tu yang bukan. Jadi untuk dapatkan point, nak dapatkan point ni kan x, right? Untuk dapatkan y, kita kena masukkan pada original equation. Ni pada y. Oh, dia boleh dapat nilai y. So bila masukkan y, cuba check. Masukkan x2. You akan dapat y sama dengan 2 kuasa 4 tolak 4, 2 kuasa 3 tambah 4, 2 kuasa 2. Okay, press your calculator, you akan dapat jawapan ni ialah kosong. Okay, jadi point dia akan jadi 2, kosong. So C bukan. Okay, soalan 10. The radius R of a spherical balloon of volume V is increasing at a constant rate 0.5 cm per second. So from the first sentence, kita boleh keluarkan dr over dt. Sebab dia rate, radius. So nilai dia ialah 0.5 cm per second. Increase, so positive lah. We want to find what is dv dt when r equals to 4. So nak cari dv dt yang kita dah ada ialah dr dt. Okay, penuhkan tempat kosong. So kita akan letak sini ialah dv over dr. So kita akan kaitkan formula volume dan juga radius. Jadi formula, formula untuk volume sphere ialah 4/3 pi r cube. So kita nak cari dv dr, jadi kita akan differentiate with respect to r. So dv over dr sama dengan 3, 4/3 pi r square. So you akan dapat 4 pi r square. Jadi masukkan sahaja dekat sini.
Dia akan dapat dv over dt sama dengan 4 pi r square dr dt. Your dr dt is equal to 0.5. So, you akan dapat 2 pi r square. So, at r equals to 4, you akan dapat dv over dt sama dengan 2 pi 4 square. So, dapat 16 times 2 is 32 pi centimeter cube per second. B. Okay, masuk section B. Given that a complex number z and its conjugate z bar satisfy the equation, find the possible values of z. So, dekat soalan ni kita boleh let lah. Dia dah kata dah z is a complex number. So, z sama dengan a plus bi. You boleh let a plus bi ataupun x plus yi. It's up to you. And z bar akan jadi a minus bi. Kita akan masukkan z dan juga z bar dekat equation ni. Kita akan dapat a plus bi, a minus bi minus 2z ialah a plus bi sama dengan 24 minus 6i. Okay. So, ni ialah z. Z ni z bar. Okay, now you need to expand your equation. So, sebab ni conjugate each other, cikgu boleh skip step lah. Dia akan dapat a square minus b square i square. Tolak 2a, tolak 2bi sama dengan 24 minus 6i. So, sebabkan ni ada i square. I square ialah negative 1 Negative 1 times negative dapat positive. So, a square plus b square minus 2a minus 2bi sama dengan 24 minus 6i. Now, kita boleh compare. Untuk compare, ini ialah real part. Yang lagi tu imaginary part lah. Jadi kita akan compare. So a square plus b square minus 2a sama dengan 24. 2b sama dengan 6, b sama dengan 3. Okay, masukkan dekat sini. So a square plus 9 minus 2a sama dengan 24. A square minus 2a minus 15 sama dengan 0. So you boleh faktorkan dia. A dan A. 5 and 3, negative and positive. So, you akan dapat A sama dengan negatif and A sama dengan 5. So, ada dua nilai A, satu nilai B. Maksudnya, you akan dapat Z sama dengan negatif 3 plus 3i dan juga Z sama dengan 5 plus 3i. So, jawapan dia ialah C. Express Z bar plus 1 over Z in the form of A plus BI given that Z equals to 4 over 2 minus I. So, dia nak kita express ni dalam bentuk A plus BI. Kita diberikan maklumat complex number tapi kita tengok I dekat bawah kan. Jadi, kita kena jadikan I dekat atas dulu. Di Z sama dengan 4 over 2 minus I. Conjugatekan lah. You darabkan dengan 2 plus I over 2 plus I. So, you akan dapat 8 plus 4i over, bawah ni conjugate each other, kita boleh skip step. So, 4 minus i square. Kalau nampak i square, jadikan dia negative 1. So, you akan dapat sini ialah 8 plus 4i over 5 lah. 4 plus 1, 5. Jadi, kalau ini ialah z, so kita punya z bar akan jadi 8 minus 4i over 5. Tukar dia punya simbol pada imaginary. Jadi baru kita boleh masukkan lah pada soalan tu kan yang diminta tu. So z bar plus 1 over z sama dengan. So 8 tolak 4i per 5. Okay, ambil z bar tambah dengan 1 over z. Z ialah 4 over 2 minus i. So kita boleh tukar bentuk dia jadi macam ni lah. 2 minus i over 4. So nak selesaikan ni kelas, kita boleh samakan pembawah. 5 times 4 ialah 20. Darabkan dengan 4 semua dapat 32 minus 16i. Yang sebenarnya darabkan dengan 5 pula, 10 minus 5i. So, akan dapat 32 plus 10 ialah 42 minus dengan 16, negative 16 minus 5 ialah negative 21i over 20. Kita pecahkan dia, kita akan dapat 21 over 10 minus 21i over 20. Jawapan dia ialah A. Okay, soalan 13 dia bagi maklumat ni. Find log C base A, B in terms of M and N. So, kita ada log C base A, B. Maklumat yang kita ada ialah base B dengan base C. So, boleh pakai mana-mana nak pakai base C. Boleh nak pakai base B pun boleh. Nak pakai base A pun boleh. Katakan cikgu ambil base A lah Sebab cikgu boleh kaitkan AB dengan AC. Sebabnya ni kalau terbalik kan, kalau kita tengok ni kan, log AB kita akan dapat 1 per M. Kalau ni log AC juga akan dapat 1 per N. Betul ke ni? Memang betul pun kelas. Kalau cikgu buat S, contoh cikgu ada log CA kan, cikgu nak tukar kepada base A. So kita akan dapat log AA per log AC. Dapatlah 1 per log AC ialah N. Okay, cikgu tukarkan semua ni kepada base A So cikgu akan dapat log A per log A
So sini ialah C, bawah ni ialah AB. Okay, so log AC ialah 1 per N per dengan ni boleh pecahkan log AA tambah log AB. Dapat 1 per N per log A ialah 1 tambah log AB. Log AB ialah 1 per M. Okay, so samakan dia punya denominator dulu. M tambah 1 per M. Dan dapat 1 per N kali dengan M per M plus 1. So dapatlah M per N, M plus 1. So jawapan dia ialah B. Okay, nombor 14. Express A in terms of B. So tengok dia punya soalan ni kelas. Kalau you perasan ni 3 ni 27. So semua ni boleh kita kaitkan dengan 3 lah. Jadi cikgu buat dulu 3 2A tambah B. Set tu akan jadi 1/2. Sama dengan 27 tu is basically 3 cube times A per dengan 3B. So ni cikgu menjadikan 3 base dia. So 3A minus B sebab dia base sama, bahagi jadi tolak, power tolak. So dekat side sini kita akan dapat A plus B over 2. Jadi recall back sama-sama, kalau kita ada A power B to the power of N, kita akan dapat ABN. So bila mana base dah sama, kita akan compare power sahaja. A plus B over 2 sama dengan 3A minus B. Kita nak A as a subject. So bawa A ke one side, kita akan dapat 2A sama dengan, so B over 2 plus B. So A sama dengan 3 over 2B. So A sama dengan 3 over 4B. Jawapan dia D. Okay, 15. Find the range of the inequality 2 over x plus 2 less than or equal to 1 over x minus 2. First, you kena ingat tak boleh cross multiply sebab ni ialah inequality dan kita tak tahu denominator ni ialah positif ataupun negatif. So apa yang kita boleh buat ialah kita bawa semua ni ke one side, okay, of the equation. Ni 2 per x tambah 2 tolak 1 per x tolak 2. Okay, samakan denominator dia, x tambah 2 x tolak 2. Darab silang yang akan dapat 2x tolak 4 tolak x tambah 2. So you kira yang atas tu 2x tolak x dapat x. Negatif 4 minus tu dapat negatif 6 per x tambah 2 x tolak 2. Jadi critical value awak ialah x sama dengan 6, x tak boleh 2, x tak boleh negatif 2. So buat table negative infinity, negative 2, 2, 6 and infinity. Okay, so you akan ada x tolak 6, x tambah 2, x tolak 2. So ni critical number awak. Ni critical number untuk ni, critical number untuk ni. Dekat 6 kita boleh lorekkan sebab dia ada equal sign, bawah tak boleh kosong. So yang denominator tak payah lorekkan. Jadi kita akan dapat apa dekat sini? So semua coefficient x adalah positif. So ni positif, 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 positif. Yang belakang dia adalah negatif. So kita akan dapat negatif, positif, negatif, positif. Jadi soalan minta lebih kecil, so kita akan ambil yang negatif. So dia di antara negatif infinity sampai negatif 2 union dengan 2 sampai 6. So jawapan dia bagi ialah D. Cikgu rasa typo ni kelas sebab nampak dia macam sama kan. Sepatutnya mungkin dia nak cakap yang D ni ialah sini open, sini open. Okay, jawapan dia ialah D. Okay, soalan 16. Given that x minus k greater or equal to 10, find the rate, find k if the range for x is. So kita ada x tolak k greater than or equal to 10 over 3. So kita ada plus minus x tolak k greater than or equal to 10 minus over 3. So kita akan dapat x minus k greater than or equal to 10 over 3 dan juga x minus k less than or equal to negative 10 over 3. Okay, buat pindah negative sign. So from here you akan dapat x greater than or equal to 10 over 3 plus k. Yang side ni you akan dapat x less than or equal to negative 10 over 3 plus k. So from here awak akan nampak you ada negative 3 and 11 over 3. Satu kat sini, satu kat sini kan. So you boleh compare kan lah. So you boleh compare kan ni less than. So samakan ni dengan negative 3. Ini adalah side untuk greater than. So samakan dengan ni. So kita compare. Negative 10 over 3 plus k sama dengan negative 3. So k sama dengan negative 3 plus 10 over 3. So you akan dapat 1 over 3. Okay, kalau nak check boleh juga. Kalau you compare kat yang belah kanan pun sama juga. So 10 over 3 plus k sama dengan 11 over 3. So k sama dengan 11 over 3 minus 10 over 3 dapat 1 over 3. Okay, k ialah 1 over 3. Number 16 ialah C. Okay, soalan 17. Given the function fx, find the function gx if g of x equals to ni.
So kita ada fx, nak cari gx, dia beri maklumat gfx. Okay, gfx sama dengan x square minus 3. Kita ada maklumat fx, right? Kita masukkan dulu fx. So g 2x plus 3 sama dengan x square minus 3. Okay, so kalau luar let kan, so g dekat luar je kita kena guna let lah. So let u sama dengan 2x plus 3. So jadikan x as a subject. 2x sama dengan u minus 3. So x sama dengan u minus 3 over 2. Okay, kita masukkan semua tu dalam ni. Kita akan dapat g. Jadi ialah u kan. So ni dari u. Dimasukkan x. Kita akan dapat u minus 3 over 2 the whole thing square minus 3. Expand yang ni, dia akan dapat u square minus 6u plus 9 over 4 minus 3. So, dia akan dapat u square minus 6u plus 9 minus 12 over 4 sama juga dengan u square minus 6u minus 3 over 4. So, inilah gu, right? Kalau you nak gx, tukarkan sahaja u kepada x, you akan dapat gx sama dengan x square minus 6x minus 3 over 4. So, 1 over 4 boleh keluarkan x square minus 6x minus 3. Jawapan ialah E. Okay, number 18. Determine the domain and range of the function fx equals to negative ln. Okay. So, kita tengok sekarang kelas, dia tak ada apa-apa syarat kat sini kan. So, basically untuk graph ln, dia punya range is all real numbers. Dah boleh potong dua ni dah. Sebab ln graph dia macam air terjun. Kan? So, dia sentiasa range dia all real numbers. Sama ada C ataupun D. Untuk dapatkan domain bagi ln, pandang dalam ln sahaja. So, 2 tolak x ni mesti sentiasa besar daripada 0. Tak boleh equal sebab ln 0 tak boleh. Jadi kita akan dapat x less than 2. So jawapan dia ialah C. Okay, number 19. Find the inverse of the function. Okay, untuk cari inverse bagi function kuadratik mesti dalam bentuk computing the square. Jadi kita kena buat computing the square kat sini. X square plus 4x plus 3. Okay, untuk buat computing the square, plus something square minus something square. Kalau you dah biasa guna formula, you dah belajar, you boleh apply lah. So, b over 2. So, 4 over 2 jadi 4 over 2. Kita combinekan dua ni, kita akan dapat x plus 2 the whole thing square minus dengan 2 square ialah 4 plus 3. So, you akan dapat x plus 2 square minus 1. So, this is your fx. Okay, now untuk cari inverse. Okay, banyak cara kan. Ada ff inverse x. You boleh guna cara yang dah biasa buat lah. So, let fx equals to y. So, f inverse y sama dengan x. Jadi, y sama dengan x plus 2 the whole thing square minus 1. Kita dapatkan x as a subject. Jadi, y plus 1 sama dengan x plus 2 square. Kita pindahkan square, kita akan dapat x plus 2 sama dengan plus minus y plus 1. So, x sama dengan negative 2 plus minus y plus 1. Okay, soalan cakap domain dia ialah s greater than or equals to 2. Maksud dia range ni mesti, range untuk soalan ni, range untuk term ni mesti kita dapat greater equals to 2 lah. So mestilah negative 2 plus something lah, takkan ambil yang negatif, so kita akan ambil yang positif. Jadi ini ialah x basically ialah f inverse y. Kan dapat negative 2, kita ambil yang positif So f tukarkan saja kepada x, so dapat negative 2 plus x plus 1. Okay, sebab range dia, range nilai y mesti lebih besar daripada 2. Kita ambil yang plus lah, jadi jawapan dia ialah C. Jawapan dia ialah C. So, dia kena ingat kalau kuadratik mesti buat computing the square dan kuadratik mesti kena bagi domain dia lah. Sebab kalau domain negative infinity to infinity, dia tak ada inverse. Sebab dia bukan one-to-one function. Okay, next soalan number 20. Based on the following diagram, which one is the correct function for the sketching? Okay, mana yang betul untuk graph ni? So kita nampak semua memang ada plus 1 over 2, memang betul lah sebab kita nampak graf tu dekat sini kan. 1 over 2 kat sini. So kita recall, katakan inilah graf EX kan. EX, X and Y. Dia ada asymptote kat sini kelas. Dia takkan pintas 0 ni. Tekan EX plus 1, ni ialah SY kan. Bila ada plus 1, contoh graf ni, EX plus 1. Bila ada plus 1, dia akan naik 1 unit ke atas. So dia macam ni. Ni 1. So bentuk graf masih lagi sama. Nak cari pintasan masukkan 0 dapat 2 lah. So nampaknya semua ni betul. So graf ni dia dekat sini kelas. Dekat side sini. So ni ialah E negative X Jawapan ialah B.
Andai katalah you confused kan, you boleh check tau. You ambil one value kan. Ni dah bagi graph kan, you ambil one value. Katakan you ambil nilai kat sini ialah ambil lah apa-apa nilai. Katakan ambil -1 lah. Okay, ambil -1. You masukkan -1 dekat semua ni. You tengok mana yang akan menghasilkan nilai Y yang lebih besar daripada 3/2. 3/2 ni ialah 1.5. Dan kau cuba masukkan kat sini kan. E -1. So -1 lah. Plus 1/2. So you press calculator, you akan dapat E2 plus 1/2. You akan dapat 7.889. Macam tu lah. 7.889. Lebih besar pada 1.5. Kalau you masukkan EX, tengok kau cuba masukkan EX kan. E -1 plus 1/2 dapat apa? You akan dapat 0.8679 katakan. So tu di bawah 1.5. Salah lah. Tak mungkin lah. Nanti boleh check lah kan, boleh check. You tengok mana nilai you masukkan tu, you dapat nilai besar daripada 1.5. Y yang besar. Nilai Y besar daripada 1.5. Okay, so jawapan ialah B. Okay, soalan 30. A cuboid has a rectangular base of length 2x with x and height y cm. Given that the volume of the cuboid is 72 cm cube and the surface area is ni. Okay, the minimum surface area of the cuboid. Basically, you nak cari minimum surface area, you dah ada formula untuk area dah pun. So, you tak perlu nak figure out lah apa area untuk formula untuk area. Awak hanya perlu differentiate, equatekan dengan 0, dapatkan x. Lepas tu, masukkan balik pada formula area lah. Andai kata soalan minta awak cari formula area ni kan, so kita boleh cikgu tunjukkan lah in case soalan minta cari formula area untuk cuboid tu. Okay, katakan ni cuboid lah. Dia kata length 2x, width ialah x, height ialah y. So untuk dapatkan area bagi cuboid ni kan, kita tengok dulu. So kita ada ni, bahagian ni. Bahagian ni ada dua satu sini, satu sini. Okay, ada dua bahagian kat sini. So maksudnya ada dua. Okay, apa formula area kat situ? Ni ialah y kan. So 2x kali y lah. 2x kali y. Okay, tambah dengan, kita tengok pula area sini. Yang ini. Ni pun ada dua juga. Sini dengan sini area tepi tu pula. So area tu lah apa, dia ada dua side juga. S kali y lah kan. Sebab area yang biru tu S kali y. Satu lagi ialah pada mana? Warna apa pula? Warna merah. Pada atas dengan bawah ni kelas. Bawah ni. Nampak bawah ni? Bawah ni ada dekat bawah dan atas. Okay. So apa area bawah ni? Area bawah tu ialah, dia ada dua juga kan. Area bawah ialah 2x kali x lah. 2x kali x. Okay. Kita akan dapat area sama dengan 4xy tambah 2xy tambah dengan 4x square. So 4xy tambah 2xy dapat 6xy lah. Tambah 4x square. Kalau you tengok formula area ni dia ada 4x square. Tapi ni kalau you perasan dia in terms of x sahaja, tak ada y kan. Okay, macam nak tukar y tu kelas. Ni lah fungsi maklumat ni. Okay, dia bagi volume ialah 72. So volume ialah 72 cm cube. Okay, cuba cari volume pada cuboid ni. Volume pada cuboid kan darabkan semua kan, length, width dengan height kan. You akan dapat 2x kali x kali y. So you akan dapat 2x square y. Volume dia 72 kan. So jadikan y subject. You akan dapat 72 per 2x square. Masukkanlah y ni dekat sini. So kita akan dapat A sama dengan 6x 72 per 2x square tambah 4x square. Simplify. 6 darab 72 bagi 2. So ni boleh potong dapat 3. 72 darab dengan 3. You akan dapat 216. Oops. You akan dapat 216 per x tambah dengan 4x square. Ini untuk cari formula ni lah. Andai kata soalan tak bagi awak formula lah Maksudnya cara dia. Tapi sebabkan dah ada formula, kita just proceed kepada step seterusnya, iaitu differentiate. So dah ada formula dah. 4x square tambah dengan 216. Cuba buat naik ke atas So ni step pertama lah sebenarnya untuk dapatkan formula dia. So step kedua ialah differentiate. So dA over dx sama dengan, differentiate ni you akan dapat 8x tolak dengan 216 per x square. Cuba buat ke bawah siap-siap. So step ketiga ialah samakan dengan kosong. You akan dapat 8x tolak 216 per x square sama dengan kosong.
So, you akan dapat 8x tolak 2 sama dengan 216 per x square. Bawa naik atas, 8x cube sama dengan 216. So, x cube sama dengan 216 divide by 8. You akan dapat 27. So, x will be equal to set 27. So, x sama dengan 3. So, memang satu nilai je kan, you tak perlu nak check lah. Step keempat lah, you check sama ada betul ataupun tidak. You nak step keempat lah untuk you check lah, dia ialah minimum area. Tapi sebab satu nilai je kan, tak perlu buat ni pun tak apa. Terus masukkan sahaja pada area. So, A sama dengan 216 bahagi 3 tambah 4 3 square. Dapat jawapan 108 cm square. Jawapan dia lah A. So, number 29, given that, find the local maximum. Okay, how to find local maximum? So, we need to differentiate first equation ni. Okay. So, fx sama dengan 4x over 1 plus x square. U and V. So, kita akan buat quotient rule. So, f prime x sama dengan, bawah ni mesti V square, 1 plus x square, the whole thing square. Start dengan V. U prime minus U V prime. Okay. So, sama expand yang atas tu 4 plus 4x square minus 8x square divide by 1 plus x square, the whole thing square. You akan dapat atas tu ialah 4 minus 4x square over 1 plus x square square. So, ni boleh keluarkan 4 lah. 1 minus x square, 1 plus x square square. Find the local maximum. Okay, now kita akan samakan dengan kosong untuk cari dia punya critical value. So, 4 1 minus x square per 1 plus x square square ni kalau samakan dengan kosong, okay, f prime x equalkan dengan 0, kita akan dapat 1 minus x square to equal to 0. So, 1 minus x, 1 plus x equal to 0. So, akan dapat 2 nilai x. Bawah ni tak ada. Sekarang you kena check lah mana yang akan menghasilkan maximum. 1 ke negatif 1. So, ni memang bukan jawapan kita lah. Tidak ada terlibat. So, mana yang akan menghasilkan maksimum? Kalau you nak guna second derivative, macam sangat panjang sikit lah kalau nak guna second derivative, you kena buat quotient rule lagi sekali. So, apa kata kita apply first derivative test sahaja. So, you ada nilai 1, nilai negatif 1 kat situ. So, you masukkan you punya, ni ialah untuk you check value awak lah, you nak guna x apa. Lepas tu ni you punya nilai untuk f prime x. Okay, sebab ni ialah first derivative test. First derivative test. So, of course, you akan uji pada first derivative lah. Ni nampak first derivative. Okay, bawah ni conclusion you lah. Bawah sekali dah conclusion. Okay, nak ambil x apa? Katakan kita ambil x ni kosong. Terbalik ni kelas. Ni negatif 1, 1. Kita ambil kosong, ambil negatif 2, ambil 2 ke ataupun 1.5 kan? Tak kisah. Okay, so masukkan pada equation ni. Kalau you masukkan kosong, you akan dapat nilai ni ialah, kalau masukkan kosong, you akan dapat nilai dia ialah positif, right? Positif. Okay. Kalau you masukkan 2, masukkan 2 you akan dapat negatif. Kalau you masukkan negatif 2, you akan dapat negatif juga sebab dia ialah x square. So, sekarang positif naik, negatif turun. Jadi, nak maksimum ialah pada 1 lah. Okay, maksimum pada 1, so dah boleh potong. So, 1, 1 ke 1, 2. Check lah apa nilai y kita, masukkan pada equation asal. Jadi, F1 akan dapat 4 times 1 over 1 plus 1 square. 4 over 2 dapat 2. So, jawapan dia ialah C. Soalan seterusnya ialah this one. Okay, given t, to t. Given tangent theta and tangent to theta. So, ni basically ialah formula untuk double angle saja. Okay, using the parametric differentiation, determine the second derivative of yang ini. Okay, jom kita cuba buat. So, x sama dengan sin 2 theta. So, dx over d theta sama dengan 2 differentiate sin cos 2 theta. Differentiate angle dapat 2 So, y sama dengan cos 2 theta. Okay. So, dy d theta sama dengan differentiate kau dapat negative sin. Differentiate balik 2 theta dapat 2.
Jadi untuk dapatkan dy dx sama dengan dy d theta times d theta dx. So dy dx sama dengan dy d theta ialah negatif 2 sin 2 theta. Ingat ni per 1 terbalikkan dia. So you akan dapat 1/2 cos 2 theta. Boleh simplify. So you dapat dy dx sama dengan negatif sin bagi cos dapat tangent. Tangent 2 theta. Okay, untuk dapat second derivative test, so formula dia ialah d2y over dx2 sama dengan d theta dy dx darab dengan d theta dx. Okay, tukarkan semua t kepada theta lah. Awak biasa tengok formula t kan? Tukarkan kepada theta. Okay, so d theta masukkan negatif tangent 2 theta multiply dengan terbalikkan 1 over 2 cos 2 theta. Okay, differentiate tangent dapat negatif, differentiate tangent secant square. Secant square 2 theta dapat 2 kat sini. Over, beratkan dengan 1 over 2 cos 2 theta tu tadi. Secant square lah 1 over cos square. So kita akan dapat negatif 2. 1 over cos square 2 theta times dengan 1 over 2 cos 2 theta. Boleh simplify dapat negatif 1 over cos 2 theta cube. Sebabkan jawapan semua in terms of t, tukar baliklah. So kalau tengokkan ni kan 2 theta tadi. Toa opposite adjacent. Tangent 2 theta dia bagi ni kelas 2t over 1 minus t square. Toa opposite adjacent. So this is 1 plus. Jadi kalau cos 2 theta kah adjacent hypotenuse. 1 minus t square over 1 plus t square. So ni terbalikkan terus lah So 1 plus t square over 1 minus t square kuasa 3. So 1 plus 1 minus. Jawapan dia C. The parametric equations of a curve given by x ln and y where t determine the value of t when dy dx equals to 1 over 2. X sama dengan ln t plus 1 over t minus 1. So kita guna properties dulu. T plus 1 minus ln t minus 1. Dan kita differentiate respect to t, kita akan dapat 1 over t plus 1 times 1 minus 1 over t minus 1 times 1. So dia akan dapat 1 over t plus 1 minus 1 over t minus 1. Samakan denominator, kita akan dapat t square minus 1. So t minus 1 minus t plus 1, dia akan dapat negative 2 over t square minus 1. So untuk ni pula y sama dengan 3t over t plus 1. Ni boleh guna quotient rule u and v. So u sama dengan 3t, v sama dengan t plus 1. U prime sama dengan 3, v prime sama dengan 1. So dy dt sama dengan over v square v u prime minus u v prime. So, you akan dapat 3t plus 3 minus 3t over t plus 1 square. Boleh simplify, dapatlah 3 over t plus 1 square. So, untuk cari dy dx, dy dx sama dengan dy dt times dt dx. So, dy dt ialah 3 per t plus 1 square. Dt dx terbalikkan, dapat t square minus 1 over negative 2. Ni sama dengan 3 times t square minus 1 boleh pecah kepada t minus 1 t plus 1 over negative 2 t plus 1 the whole thing square. Ni boleh simplify. So, you akan dapat sini ialah negative 3 over 2 t minus 1. Ni ialah t plus 1. Nak dapatkan nilai t bila dy dx adalah 1 over 2. So, samakan ni kepada y over 2. So, y over 2 sama dengan negative 3 over 2 t minus 1 over t plus 1. Darab silang. Ni boleh simplify. So, you akan dapat t plus 1 sama dengan negative 3 t plus 3.
So dapat 4t sama dengan 2t sama dengan 1/2. Jawapan ni ialah B. Use implicit differentiation. Okay, nak cari implicit differentiation, kita ada K is a constant. First derivative. So dia nak dy dx lah. So dia nak dy dx. Kita ada K cube over E negative 3kx. Semua ni times dengan y. Cuba buat y kat depan. Kita ada soalan ni ialah K over E negative kx kuasa 3 times y plus 4 over k x negative 2 sama dengan E negative k ni basically ialah kan kalau 1 over E negative k ni dia ialah 1 over E k. So dia sebenarnya adalah E k saja So dia ialah E k y square. Ni pun kita boleh simplify lagi kelas yang ni. E negatif kx kan, 1 per E negatif kx sama dengan 1 per 1 per E kx. Dia sebenarnya ialah E kx saja. E kx. So kita akan dapat kat sini ialah kan darab dengan kuasa 3 kan. So kita akan dapat k cube E 3kx times dengan y. Okay. So, cuba salin balik ni lah. 4 over k x negative 2 sama dengan E k y squared. Okay, nak differentiate ni with respect to x. Jadi kita ada dua term kat sini kan. So, kita kena guna product rule yang ni. So, kita katakan ini ialah u. Ini ialah u, ini ialah v. So, u, v prime salin benda yang sama. U, v prime. Differentiate y dapat dy dx. U, v prime. Plus v u prime. V y lah. U prime. Differentiate u. K cube tu adalah constant. Biarkan. So fokus pada exponential. Salin benda yang sama. Differentiate power dapat 3k. Sebab 3k tu constant. Okay, dah selesai dah. Ini ialah hasil product rule untuk term pertama tu lah. Lepas tu kita buat plus. Kat sini ada plus. 4 over k tu constant, biarkan. Differentiate x negative 2 akan dapat negative 2x negative 3. Okay, so okay, selesai yang tu. Then buat sama dengan okay, fokus ni ek is a constant, biarkan. Differentiate y square dapat 2y dy dx. So nak cari dy dx kan, so kita akan kumpulkan dy dx setempat. Jadi kita akan dapat sini ialah dy dx dalam kurungan k cube E3kx tolak dengan EK2y sama dengan, buat yang lain tu ke belah kanan, 4 over k 2 over x cube So, so cikgu buat ke belah kanan, cikgu akan dapat jadi positif lah. So, 4 times 2 ialah 8. 8 over kx cube tolak dengan 3y k kuasa 4 E3kx. Okay, so kita boleh samakan pembawah yang ni. 8 tolak bawah ni atas akan dapat 3yx cube k kuasa 5 E3kx per kx cube. So nak dapatkan dy dx sahaja kat sini, kita bawa semua tu ke bawah. Letakkan dia kat sini kelas. So K3E3KX tolak EK2Y. So mana jawapan yang sesuai? 8 tolak 3 KX cube. Ni tak ada K cube, so salah. Ni ada K cube, E ada. Patutnya tolak kat sini. Ni salah. Yang atas 8 tolak 3 K cube. K cube dapat K square dapat K5 E3Y. So ni ada K E K3 2Y E K. Jawapan dia B. B yang paling tepat lah. Ni dah salah lah sebab ni mungkin juga betul kalau dia negatif kan. Dia semua ni positif salah.
Jawapan dia ialah B. Okay, 27. Determine y prime. So kita ada y sama dengan e negatif x square ln 3 ln cos kx. So kalau nampak e dengan ln boleh simplify dulu. So ni sebenarnya boleh simplify term ni. Okay, cikgu buat kat tempat lain. Yang ni kita boleh simplify kepada e negatif x square ln 3 kan. Bawa naik x square dulu nak simplify e dengan ln, mesti ada apa-apa yang kacau di antara mereka. So ln 3 negatif x square. So e dengan ln boleh simplify, dapatlah 3 negatif x square saja. So ni y sama dengan 3 negatif x square ln cos kx. Okay. Nak differentiate kita kena guna product rule. U and V. Okay. So U sama dengan 3 negatif x square. U prime sama dengan salin benda yang sama. Ln 3 differentiate power dapat negatif 2x. So basically you akan dapat negatif 2x 3 negatif x square ln 3 lah. Okay, V ialah ln cos kx. Okay, V prime sama dengan, okay, fokus untuk differentiate ln dulu. Differentiate ln ialah 1 over. So letak function di dekat bawah ni, cos kx. Now you kena fokus untuk differentiate cos kx. Differentiate cos dapat negative sign, angle kena sama, differentiate angle dapat k. So you akan dapat V prime ni sama dengan negative k, sin bagi cos dapat tangent. Okay. So kita boleh masuk dalam formula. Y prime sama dengan U V prime. U V prime plus V U prime. V U prime. 3 negatif x square ln 3. So U V prime plus V U prime. Kalau kat sini kelas, kita boleh keluarkan mana-mana term ke? Yes, kita boleh keluarkan. Ni satu term dia tak ada kait dengan sebelah sana. So kalau nampak, dia boleh faktorkan term 3 negatif x square ni, boleh keluarkan. Kalau cikgu keluarkan, kita akan dapat sini ialah keluarkan negatif sekali. Kita akan dapat k tangent kx tambah dengan ln cos kx darab dengan 2x ln 3. Okay, confusing sangat. Jawapan dia bagi ialah A, kelas A yang paling tepat lah. Sebab kalau kita tengok yang ni sebenarnya dia ialah ni sebenarnya ialah E ln kan bersimplify kan. Dia ialah E ln 3x square. So E ln boleh simplify. Dapat 3x square saja. So ini sebenarnya kalau you buat ke bawah, dia akan dapat 3x square lah. Selesai term tu. Kalau you perasan ada negatif kat depan, cikgu dah faktorkan kan. So ni negatif lah ni. Ni negatif. Ini pun negatif juga, dia buat ke atas. Maksudnya lah negatif 2x ln 3. Itu dah cover part yang ni dah. Negatif 2x ln 3 dah cover yang ni. So you ada ln cos kx. Dah buat ke bawah, tolak k tangent. Jawapan dia A. Okay, so jawapan akhir ni mengelirukan sangat lah untuk 27 ni nak pilih yang mana. Cuma cikgu cancel ni sebab cikgu ingat dia buat quotient rule sebab ada per. Tapi kena berhati-hati lah sebab boleh tengok yang ni tak ada pula yang sama. So kita kena observe lagi lah. Jawapan dia ialah A 27 ialah A.